Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selagi kita berada di hutan. Akhirnya adalah orang yang berani jawab kepada entah manusia mana, entah yang dia tuduh pada zaman Anwar ni kalau jadi kaya berdosa kepala otak. Hairan betul saya lah. Okey. Kemudian soalan dia mudah saja, jawapan dia mudah. Dengan soalan juga. Pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, ada sesiapa tak di sini yang terror, yang tahu, yang dapat buktikan pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Saya mau tanya, apa yang dia sudah bantu, apa yang dia sudah tolong kepada orang-orang miskin? Adakah? Apa yang dia tolong? Apa yang dia tolong kepada orang miskin ketika dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Yang dia tolong tahu? Yang dia tolong, yang bukan duit rakyat tahu. Janganlah cakap dia bagi apa ni KWSP lah, itu duit aku lah, bukan duit kamu. Itu duit kita lah, bukan duit orang. Itu duit rakyat, bukan duit kerajaan pun. Jadi apa yang Muhyiddin ada tolong orang miskin pada waktu dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Ini menjawab kepada Reyes, jawab kepada tomahan, tuduhan daripada seorang manusia ni. Dia kata berdosa kalau jadi kaya pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada orang teriak-teriak lah. Entah apa dong teriak-teriak. Mungkinkah ada harimau kumbang di belakang? Atau beruang? Oke. So, pada pendapat saya, sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa sebenarnya pada zaman PM Anwar sekarang ini, manusia lebih senang, lebih terbuka untuk boleh jadi jutawan berbanding dulu-dulu, berbanding daripada zaman-zaman penuh dengan penuh dengan kroni. Buktinya tengoklah Janawi bawah, siapa yang dapat? Tengoklah projek-projek yang lain, siapa yang dapat? Siapa yang kantoi dengan minyak masak? Tengoklah kan. Jadi saya ingin sabarlah. Seperti Reyes kata, dia tanya, pada zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa yang dia sudah buat untuk orang miskin? Jawab, jangan tak jawab. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Oke, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tuh. Memang tempatnya hutan. So saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit. Sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya kah? Yang menjadi kehairanan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi kehairanan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ni tidak pun bising. Diorang tidak pun rasa terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Diorang okey saja dengan apa yang telah dirancang oleh polisi kerajaan.
Mereka tak bising pun. Okey saja. Yang hairan nih orang-orang yang trip-trip kaya. Orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya manapun, yang hanya pandai main politik, dia pusing putar-putar sana putar sini. Aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja, tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya nih, yang jutawan, bilion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja dan kami terima. Kami tak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak, ada orang pula yang perasaan kaya, perasaan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu coba apa sebenarnya tujuan, saya pun tidak tahu lah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu, saya pun tidak pasti. Tapi saya sisipkan di sini. Saya sisipkan di sini nih. Inilah keratan Akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau sebenarnya yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah. Orang-orang dalam Perikatan Nasional nih, ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah, yang coba membela orang miskin. Macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin, atau mau jadikan orang kaya tetap kaya, tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Sampai ada pula yang tuduh PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih, semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa. Saya rasa pada zaman sekarang nih, orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli, siapa-siapa boleh. Pertama, kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tau. Ya, kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat. Nah, sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha, dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial, mau ada betul-betul yang nama dia adil, yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah bendanya orang maha kaya nih tiba-tiba mampu juga, dia pun sama dapat seperti orang miskin? Begitulah. Apapun, pikirlah pakai otak, janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye. Oke, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya aku makin kurus. Oke, sebelum saya teruskan, saya ingin sisipkan satu video di sebelah ni. Ini video Abah kau Muhyiddin Yassin. Oke, mari kita tengok dulu apa videonya, saya sisipkan. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Oke, so apa pendapat? Hebat atau tidak? Ini entah siapa yang buat dia punya skrip sampai apa kau tercakap lah pula benda yang boleh menyebabkan dia masuk penjara nih.
Bukan saja dia boleh masuk penjara, benda ni mungkin silap-silap boleh menyebabkan parti dia dalam masalah besar tau. Dalam masalah besar, silap-silap kena haram tu tau. Silap-silap boleh kena haram. Apa tidaknya dia kata yang masuk dalam bersatu. Masuk dalam bersatu. Iyalah, memanglah nak masuk di dalam poket kau, tapi duit tu masuk di mana? Siapa presidennya? Waktu itu siapa Perdana Menteri? Ini boleh menyebabkan konflik of interest. Ini boleh menyebabkan konflik of interest. Jadi kenapa dimasukkan pula ke dalam parti punya akaun? Dan kenapa perlu ada benda tu masuk dalam akaun parti? Kalau macam tu, lemak lah, semua orang pun mau jadi presiden lah kalau gitu. Susah lah. So apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dengan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita, ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau dia cakap tak ada, bohong. Saya tak ambil 1 sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh, dia kata. Tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hakul haqqa walau kana murra, sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bat dia ambil masa sikit. Aku cepat, Bat. Dalam masa seminggu dah charge saya di mahkamah di Nego Musa. Apa salah saya, tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun Dia takut tumbang. dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi. Boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita, ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau dia cakap tak ada, bohong. Saya tak ambil 1 sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh, dia kata. Tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni?
Ada. Saya rakyat Malaysia, ada pernah saya sebut tentang agama mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hakul haqqa walau kana murra, sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bat dia ambil masa sikit. Aku cepat, Bat. Dalam masa seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya, tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun Dia takut tumbang. dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi, boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon, kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib, ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Ma yumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk akaun parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Inilah dia padah dia. Bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Bila suruh ceramah, tak pakai skrip, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa? Buka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Ma yumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk akaun parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ni daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Inilah dia padah dia. Bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Bila suruh ceramah, tak pakai skrip, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa? Buka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Ma yumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk akaun parti. Din,
Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ni daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Inilah dia padah dia. Bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Bila suruh ceramah, tak pakai skrip, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa? Buka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din?